makan yang baik-baik, Tuhan sebut benda yang diharamkan oleh dia. Yang Allah haramkan ialah maitah. Maitah masalah Sayyidina Muhammad ialah maitah ialah bangkai. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, bangkai ialah setiap yang masalah Sayyidina Muhammad yang disembelih, setiap binatang yang mati tanpa disembelih. Taib masalah Sayyidina Muhammad. Bangkai ialah setiap binatang yang mati tanpa disembelih. Masalah Sayyidina Muhammad. Itu makna bangkai. Begitu juga masalah Sayyidina Muhammad, binatang yang mati tanpa sembelihan yang diperakui oleh syarak pun nama bangkai juga. Masalah Sayyidina Muhammad. Yang disembelih, sembelih juga, tapi tidak disembelih dengan kaedah yang diperakukan oleh syarak pun nama bangkai. Taib masalah Sayyidina Muhammad. Jadi perkara yang Tuhan haramkan ini, masalah Sayyidina Muhammad, sepastinya dia ada mudarat dan resiko. Dia ada mudarat, resiko yang besar kepada orang yang makan. Betul yang Allah haramkan. Kaedahnya masalah Sayyidina Muhammad, binatang bila disembelih masalah Sayyidina Muhammad, jadi darah yang mengalir dalam binatang tersebut masalah Sayyidina Muhammad, pergerakan darah dalam binatang yang disembelih itu masalah Sayyidina Muhammad ialah pergerakan fitrah. Ialah pergerakan fitrah yang memberi kesan masalah Sayyidina Muhammad kepada daging binatang. Sebab itu masalah Sayyidina Muhammad, kita tengok daripada kaedah yang disuruh oleh syarak masalah Sayyidina Muhammad, yang pertama, binatang ni kalau nak disembelih, dipertajamkan pisau. Dipertajamkan pisau. Bila binatang dipertajamkan pisau, jadi masalah Sayyidina Muhammad, maka berlakulah dengan mudah sembelihan terhadap binatang. Taib masalah Sayyidina Muhammad. Tapi kalau masalah Sayyidina Muhammad, macam kita kata no, binatang ni pun dia ada perasaan. Dia ada perasaan masalah Sayyidina Muhammad, bagaimana kemahuan dia terhadap perkara yang dikehendaki oleh syarak. Masalah Sayyidina Muhammad. Barangkali dapat kita perhati binatang-binatang yang disembelih masalah Sayyidina Muhammad di tempat kita dengan binatang yang disembelih di tempat yang masalah Sayyidina Muhammad lebih baik daripada kita. Bagi contoh di Mekah dan juga di Madinah. Binatang kita kot ni nak perban binatang sehari dua lagi ni, sekampung pakat nak perbah-bah lembu. Betul tak? Kot kita kalau tengok di Mekah no, Arab bak seorang dua. Arab bak seorang. Di Mesir pun subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, kita pun tak tahu adakah apakah punca masalah Sayyidina Muhammad yang menjadikan kelainan binatang kita kot ni dengan binatang hak belah sana. Di Mesir kita pernah tengok masalah Sayyidina Muhammad di Mesir. Orang Arab sendiri nak sembelih lembu ni dua orang. Depa duk ada cara-cara depa tu masalah Sayyidina Muhammad. Agak binatang tu kali dia tolak binatang tu. Dia tolak binatang tu rubah, mungkin riang Arab pun kuat sikit. Dia tolak binatang tu rubah. Khabat naik seorang binatang tu, seorang lagi tu pelekoh binatang tu, meleh. Mudah Tapi adalah selalu sekali tu lucu jugalah masalah Sayyidina Muhammad. Tengah-tengah sembelih, kawan tu duduk atas. Tengah-tengah sembelih, binatang tu bangkit. Jadi, tapi nak habang kata masalah Sayyidina Muhammad, kalau di Mekah no, orang dah buat dam, sembelih dam apa semua dan sebagainya, binatang sana macam nyerah diri untuk disembelih. Baik. Jadi binatang ni pun tahu masalah Sayyidina Muhammad. Binatang ni pun tahu dia ni Tuhan cipta dia untuk dibuat ataupun menjadi wasilah ibadah kepada hamba-hamba Allah. Dia tahu soalan Sayyidina Muhammad.
Jadi bila disembelih itu, dia disembelih, dia seperti merelakan diri dia untuk dia buat sembelihan terhadap dia. Baik. Jadi semua tu mempengaruhi unsur-unsur dalaman dia, uratnya, dagingnya dan sebagainya. Masalah Sayyidina Muhammad. No? Lepas tu kaedah kita pula, cara orang nak sembelih ni, cara pegang pisau tu macam mana? Cara pegang pisau tu macam mana? Masalah Sayyidina untuk bagi daging tu lembut. Baik. Jadi maknanya kaedah sembelihan tu, Nabi kata, fa idza zabahtum fa ahsin az-zibha. Bila mana kamu menyembelih, perelokkan sembelihan. Bila kamu masalah Sayyidina Muhammad nak menyembelih, maka perelokkan sembelihan. Di antara cara memperelokkan sembelihan, di antaranya sembelih binatang itu menggunakan pisau yang tajam. Bahkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pisau yang tajam tu, salli ala Sayyidina Muhammad, nak asah pisau tu tak boleh, hukumnya makruh kita mengasah pisau di hadapan binatang. Sekalipun kita tu masalah nak sembelih binatang, kita kiliak pisau depan dia. Syarat tak syarat kita tu prihatin, makruh hukumnya. Pasal apa? Binatang pun ada perasaan. Ya, sekalipun dia tu nak ditumbangkan untuk korban, ya, masalah Sayyidina, tapi macam mana kalau pisau tu di asal depan dia? Mana kita tu tak ada ihsan. Taib. Tak ada ihsan. Taib. Sudah tentu dia takut. Mangkali takut. Takut tu akan mempengaruhi akan mempengaruhi dalaman dia dan memberi kesan kepada daging. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Taib. Jadi subhanallah, sallallahu Sayyidina Muhammad, sekalipun binatang tu nak disembelih, pisau tak tengok lagi, hanya bagi nampak pisau. Begitu. Jadi sehinggalah bila ditumbangkan masalah Sayyidina Muhammad, barulah dikeluarkan pisau, disembelih. Taib. Jadi bila mana perbuatan tu betul dengan syarak, masalah Sayyidina Muhammad, darahnya keluar tu dengan fitrah. Taib. Tapi kalau sebaliknya masalah Sayyidina Muhammad, sebaliknya, taib, bila darah tu tidak mengalir dengan fitrah, jadi kesan pada daging itu akan beri mudarat kepada orang yang makan. Taib. Kadang-kadang masalah Sayyidina Muhammad, kadang-kadang kita sembelih juga. Tapi kata-kata tu, yang sembelih tu Cina tu. Kita pun rojok Cina tu. Betul kayu sembelih? Ya, kita sembelih dah, betul. Itu haji ajak kita sembelih. Cina sekalipun haji mana ajak dia sembelih, tak menepati kaedah syarak sebab kapiak. Tara orang perempuan menyembelih binatang pun hukumnya makruh. Macam mana kalau masalah Sayyidina Muhammad, kok saridoa ni kak ada muslimat mana kau nak perbah lembu nak sembelih, yang nak korban saridoa ni kan, pakai dengan kemah berkami dengan gaya sungguh lah, tak pakai kain lah, itu pakai seluar, itu pasal nak sembelih. Baik. Tara orang perempuan tu pun nak sembelih hukumnya makruh, macam mana orang kapiak? Baik. So tentu masalah Sayyidina Muhammad, dia memberi kesan pada binatang. Pasal apa orang perempuan agak-agak bukan tepat. Pasal apa orang perempuan hukumnya makruh sembelih binatang? Takut dia kesian. Betul tak tahu, no? Minta maaf, no? Takut dia sembelih dia kesiannya. Kan? Jadi semua tu mempengaruhi. Mana kita tu nak sembelih binatang tu, orang nak sembelih dari dalam tu sudah ada dari dalamnya. Sebab semua Islam ni dia bermula dengan hati, mula dengan niat. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Baik. Bila orang nak sembelih tu, sallallahu Sayyidina Muhammad, mula dengan hati dia. Baik. Cara nak tak tu pegang pisau macam mana, bismillah, dengan penuh ketenangan. Semua tu memberi kesan pada binatang. Baik, dengan menyebut nama Allah, bismillah, ya Allahu akbar, semua tu memberi kesan pada binatang. Jadi sebab itu bila mana Allah Subhanahu wa taala Sayyidina Muhammad mengharamkan bangkai
maka risikonya besar kepada orang makan, iaitu makan itu akan menyebabkan orang yang makan makanan bangkai itu, menyebabkan orang yang makan itu akan ditimpa dengan kemudaratan. Baik. Qala waddama binatang tuan, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, hak kita makan, dia makanan ni memang dia ambil peduli oleh syarak, sebab dia mempengaruhi diri orang makan. Masalah Sayyidina Muhammad. Orang Arab pasal apa orang Arab tu kasar? Sebab orang Arab ni rajin makan daging. Tu menyebabkan mereka kasar, maka lebih kasar daripada kita. Masalah Sayyidina Muhammad. Daging ni dia panggil Sayyidul Udum, penghulu segala lauk. Penghulu segala lauk ni disunatkan makan 40 hari sekali. 40 hari sekali. Jadi orang yang makan masalah Sayyidina Muhammad daging setiap hari, jadi hatinya lebih keras. Jadi semua tu mempengaruhi syarak kita, mempengaruhi diri kita. Masalah Sayyidina Muhammad. Taib. Barangkali kita kata hari ni, kita heran hari ni 40 hari tak larat dah. Pasal apa? Sebab makanan mempengaruhi kita. Semua racun. Daripada beras yang kita macam hak kita makan tu racun, sayur hak kita makan tu racun, semua racun. Menyebabkan tu katakan makanan ni masalah Sayyidina Muhammad memang mempengaruhi kita. Baik. Jadi sebab itu masalah Sayyidina Muhammad, setiap perkara yang diharamkan oleh syarak memang risikonya besar kepada kemudaratan badan kita. Qala waddama, yang kedua darah. Darah masalah Sayyidina Muhammad, darah syarak kita tak bagi. Jadi kalau maitata tu jenis makan, dam tu jenis apa? Jenis minuman. Jadi kalau orang nak minum darah misalnya, darah tu diharamkan syarak untuk diminum. Masalah Sayyidina Muhammad, hukumnya najis. Maitah bangkai hukumnya najis, darah pun hukumnya najis. Masalah Sayyidina Muhammad diharamkan oleh syarak. Taib, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cumanya dalam satu hadis Nabi sebut, uhilla lakum maitatani wa damani as-samaka wal jarada wal kabida wal tihal. Nabi sebut dihalalkan kepada kamu dua jenis bangkai, Salah Sayyidina Muhammad, dan dua jenis darah. Dihalalkan kepada kamu dua jenis bangkai dan dua jenis darah, iaitu yang pertama as-samaka wal jarad, jenis bangkai yang syarak kita izin ialah masalah Sayyidina Muhammad, ialah ikan dan juga belalang. Belalang tu hukumnya boleh makan tu. Cuma kita ni tak tahulah. Orang buat macam mana belalang? Orang goreng ke? Bakar belalang. Masalah Sayyidina Muhammad. Goreng pun boleh, bakar pun boleh. Lepas kata rasa kalau makan belalang rasa macam udang. Jadi kita ni pelik lah sikit. Tapi syarak kita bagi. Baik, masalah Sayyidina Muhammad. Kemudian yang syarak bagi juga, yang diizinkan oleh syarak untuk dimakan masalah Sayyidina Muhammad ialah al-kabida wal tihal, hati dan limpa. Hati dan limpa. Baik, itu jenis darah masalah Sayyidina Muhammad. Tapi hati binatang, hak merah tu. Hak tu kita kata hati. Hak ni jantung ni. Hak hati. Hak hati tu al-masalah Sayyidina Muhammad. Baik. Bagi orang yang belajar tidak digalakkan untuk makan. Orang nak jenis mengapai-mengapai ni masalah Sayyidina Muhammad tak digalakkan untuk makan hati. Baik. Qala, di budak-budak anak-anak kita yang mengaji tu jangan ajak makan hati. Tapi kalau kecil tak makan, besar asuk pun dia tak suka makan. Baik. Jadi hati itu memberi kesan kepada hafalan dan ingatan bagi anak-anak yang nak menghafaz. Qala masalah Sayyidina Muhammad walahmal khinzir. Baik, walahmal khinzir masalah Sayyidina Muhammad. Walahmal khinzir, daging khinzir. Tuhan cipta khinzir ni masalah Sayyidina Muhammad. Kira-kiranya tak ada satu pun barangkali di khinzir ni masalah Sayyidina Muhammad yang kita kata tak boleh guna. Boleh guna semua sampai ke lemak-lemak dia. Boleh guna semua.
Sallallahu alaihi wasallam. Taib. Tapi Tuhan haramkan. Segi boleh guna belaka. Tapi Tuhan haramkan. Taib. Pasal apa? Sebab Tuhan nak uji tengok siapa yang amal paling baik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dalam waktu yang sama. Khinzir ni kesan orang makan sangat memberi mudarat. Sangat memberi mudarat. Walaupun ada nafak, mana contohnya kata-kata macam makanan ni kalau dicampur dengan lemak khinzir ni tahan tapi mudarat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mudarat macam mana? Syarak kita ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang diperhatikan oleh syarak ialah kesan makan sesuatu terhadap perangai yang akan tumbuh daripada seseorang. Taib, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kalau orang yang makan khinzir, apa perangai yang keluar daripada orang makan khinzir ni? Dia tidak ada perasaan cemburu. Tak ada perasaan cemburu. Sebab khinzir ni daripada orang dah buat kajian eksperimen sallallahu alaihi wasallam Muhammad, memang tak cemburu. Masuk dia dan bini dia dan bini dia dalam satu kandang. Masuk hak jantan sekok lagi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, bini dia ni diperlakukan oleh jantan tu, dia tengok tak ada cemburu. Ini khizir. Tetapi tuan-tuan, berbeza dengan kera. Kera tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kalau dua ekor kera ni, kera jantan, kera betina, laki bini, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, laki bini, tidur dua orang depa pula, dua ekor depa. Kera ni tidur dua ekor depa. Seekor kera ni dia bangkit bercengkarama dengan kera jantan lain. Taib sallallahu alaihi wasallam. Dia tu berselingkuh dengan kera jantan yang lain. Pernah berlaku dalam cerita sejarah kera ni. Kera yang tahu kata hak betina ni buat lebih kurang, lepas rejan dengan batu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, jadi subhanallah, berbeza dengan khinzir ni. Sallallahu alaihi wasallam. Khinzir tak ada perasaan cemburu. Cuba tengok orang putih. Cuba tengok Cina tu pakai seluar pendek. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Cina tu perempuan pakai seluar pendek. Laki mana tengok paha bini dia pun dia tak rasa apa. Tak apa. Orang putih sallallahu alaihi wasallam, dia bawa bini dia. Jumpa kawan bawa bini juga. Dia cium bini kawan dia cium bini dia, tak rasa apa pun. Sebab siapa? Sebab tak ada cemburu. Orang Islam ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita dengan isteri berhenti kedai makan, duduk makan. Masuk sallallahu alaihi wasallam satu orang, salam dengan kita, lepas tu duduk tengok bini kita. Jadi macam mana? Apa tengok bini ku ni? Pasal apa? Sebab tak makan khinzir. Cemburu. Baik. Jadi semua hak Tuhan tak bagi ni memang mudarat. Itu di antara kajian para ulama pasal apa mudaratnya khinzir. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Qala wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Dan Tuhan haramkan juga setiap yang disembelih bukan kerana Allah. Sembelih juga tapi bukan kerana Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sembelih juga tapi bukan kerana Allah. Baik. Maksudnya dia sembelih untuk jadi bahan ataupun alat penyembahan kepada berhala contohnya. Baik, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Macam contohlah dulu-dulu lah tak ada lah, alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Orang ni kalau nak lalu di mana-mana pokok lepas kata apa ni keras apa semua ni tok ni anak cucu nak lalu nak minta maaf nak, sampai berlaku penyembelihan terhadap penunggu, sembelih terhadap penunggu.
sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Itu dia panggil wa ma uhilla bihi li ghairillah. Baik. Wala bagaimanapun. Faman ittara ghaira baghin. Baik. Siapa yang terpaksa ghaira baghin, maknanya dia bukan suka makan, bukan teringin makan. Ghaira baghin, dia terpaksa untuk makan. Wala adin, dan dia pula tidak melampau batas makan tu. Fala isma alai, tidak menjadi kesalahan dan dosa kepada dia. Baik, dalam satu hadis Nabi kita sebut sallallahu alaihi wasallam Muhammad, al halal ma ahallallahu fi kitabihi wal haramu ma harramallahu fi kitabihi wa ma sakata anhu fahuwa mimma ufiya anhu. Nabi sebut halal, yang halal ialah apa yang Allah halalkan dalam Al-Quran. Haram ialah apa yang Allah haramkan dalam kitab dia. Tapi apa yang Tuhan tak sebut, sallallahu alaihi wasallam, fahuwa mimma ufiya anhu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, itu perkara yang dimaafkan oleh syarak. Baik. Macam mana binatang yang dalam Quran tak sebut? Boleh tak boleh? Halal kata halal ataupun tidak? Kata ulama, kata para ulama, binatang tu sallallahu alaihi wasallam Muhammad dibawa ke orang Arab. Dia boleh, dia bagi dia syahwat dia okeylah. Kalau Arab pun geli tak boleh makan, Arab pun tak mau makan. Jadi maknanya itulah yang dikatakan fitrah. Dalam Quran tak ada. Dalam Quran tak ada. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hadis pun kita tak mendengar Nabi boleh makan tak boleh makan. Binatang ni tanya orang Arab, hang mau makan tak binatang ni? Dia kata ish, tak boleh pi, kata dia. Maknanya kalau dia tak teringin, dia tak boleh makan, maknanya benar tu dia sudah scan. Fitrahnya memang tak boleh makan. Islam ni Tuhan buat fitrahnya sesuai dengan orang Arab. Fitrah Islam sesuai dengan orang Arab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Orang Arab no, cakapan bahasa Arab ni sedap. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bahasa Arab tu bahasanya sedap. Macam bahasanya bahasa suci. Bahasanya bahasa betul. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bahasa kita ni, bahasa kita tak betul. Bahasa siapa pun tak betul. Lagi-lagi orang putih lagi tak betul. Orang Arab seperti saya dah sebut dah, sallallahu alaihi wasallam, macam mana dia hija macam tu bunyi. Alif fathah a, alif kasrah i, alif dhammah u. Orang putih dah, orang putih hija macam ni, bunyi macam lain. Kan? CUT bunyi cut, dia kata cut. CAT cat. Sebenarnya cat. Tak betul. Kita ni heja ULAR, kita kata ulang. Orang Kuala Lumpur kata ular. Betul ya? Betul tak bahasa itu? Tak betul. Jadi bahasa Musa Sayyidina Muhammad, bahasa ni yang paling betul bahasa Arab. Lepas tu pakaian yang dipakai oleh orang Arab, itulah pakaian yang paling berakhlak. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang paling berakhlak. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maknanya yang orang nak pakai macam kita pakai tudung tu pakaian paling berakhlak. Dari Tuhan ambil, Tuhan cipta bangsa tu dengan budayanya, dengan akhlaknya. Baik, menjadi peradaban kepada agama, peradaban pada Islam tu sendiri. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Sehingga dibangkitkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun di kalangan bangsa Arab. Jadi ambil bangsa tu Sallallahu alaihi wasallam jadi semua tu taib, dikonvert jadi agama kita. Taib sampai makan tak tahu halal apa tidak. Tanya orang Arab, halal hang gamak makan tak? Gamak. Kalau Arab gamak makan, maka hukumnya halal. Sallallahu alaihi wasallam begitu. Qala faman ittara ghaira baghin. Taib sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka siapa yang terpaksa
terpaksa makan. Tuan-tuan, masuk dalam hutan. Kemarin ni subhanallah, salah seorang daripada sahabat saya yang masuk dalam sobat muka depan harian tu, yang korban lemah di Tasik Pedu tu, saya merenung selepas tengok sobat. Mereka buat perkemahan di Tasik Pedu. Cerita dia masalah Sayyidina Muhammad. Budak-budak ni, dua orang duk main tepi tasik ya pun cangkat ya. Tapi Tuhan nak buat sebab mati ni main angin tak pernah main angin bentuk ombak, bawa lepas ke tengah tasik 150 meter ke tengah tasik, jauh. Kawan saya Karim ni, masalah Sinamat, duduk atas rakit rakit hak buatan tengah tasik tu. Bila tengok budak ni, angin bawa kapal-kapal tu, riuh rendah tu, dia terkejut untuk menyelamatkan mereka. Dia pun hilang, subhanallah. Kita kata, kalau kita kata, ish, macam mana dia tu pandai berenang tu. Tuan-tuan, seorang pun tak kata malaikat mukmin. Semua berkata ombak lah, angin lah, apalah, subhanallah, masalah Sayyidina. Dia tu kalau tak terjun tak apa tak? Tak apa. Pasal apa terjun? Sebab malaikat duk tunggu layak. Macam tu kono. Malaikat duk tunggu. Kita kata pandai berenang tu macam mana boleh mati? Tu orang tak mengaji kono. Maknanya, tengoklah, pernah satu masa satu orang mengaji dekat Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Kira mengaji ni kira macam ni lah, duduk tak ni tanah syaduk ni. Nabi Sulaiman yang duduk main mengaji kat dia juga ialah malaikat maut. Malaikat maut duduk sebelah Nabi Allah Sulaiman. Cuma ada orang nampak, cuma orang tak nampak kata malaikat hak duduk mengaji ni duduk belah ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang katakan malaikat maut ni, sallallahu alaihi Muhammad, malaikat ni ada yang Tuhan bagi nampak, ada yang Tuhan tak bagi nampak. Orang hak duduk sebelah, hak mengaji depan Nabi Allah Sulaiman ni, nampak malaikat hak duduk sebelah ni. Malaikat ni dia duduk macam malam-malam macam ni, barangkali duduk tengok orang mengaji duduk depan ni. Tiba-tiba subhanallah masalah senawat, dia kalih-kalih kat kawan ni, dia tak berjik-jik mata, dia tengok macam tu. Kawan ni pun malaikat tengok tuan-tuan. Walaupun dia dah merupa sebagai manusia, tapi oleh kerana dia tu malaikat, kawan tu je ketang. Kalau sejam lah, kalau 2 jam dia tengok macam tu. 2 jam. Habis mengaji. Sallallahu alaihi Muhammad. Habis mengaji. Malaikat tu pun keluar, kawan tu mai pada Nabi Allah Sulaiman. Mai, ya Allah Nabi Allah. Siapa dia yang sebelah aku tu? Siapa sebelah hang tu wahai Nabi Sulaiman? Sebelah aku. Hang nampak ke? Nampak. Malaikat maut. Allah, malaikat maut. Awak nak di macam mana? Tak tahu. Nak mati dapat saya ni wahai Nabi Sulaiman. Wallahu a'lam, tak tahu. Boleh tak Nabi Sulaiman tolong hantar saya tempat paling jauh sekali? Boleh, tak ada masalah. Jadi akhirnya subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, orang ni Nabi Sulaiman bekalkan macam tola macam ni lah, terbesar sikit lah. Masalah Sayyidina Muhammad. Taib, duduk atas jadah tu, hantar mana? Hantar pergi India. Daripada Palestin hantar pergi India, cuba tengok peta jauh. Taib, kau ni nak lari daripada ni malaikat ni, terbang sikit mana jauh tu. Gaya nak turun, tengok malaikat dia tunggu itu. Masya-Allah. Turun ambil selalu nyawa dia. Bila malaikat maut balik Nabi Allah Sulaiman sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sulaiman tanya,
Hari tu ni pasal apa yang hang tengok kawan tu sampai tara tu? Kata malaikat maut, dia ni sagi ni, dia nak mati dulu di India ni. Aku heran macam mana boleh duduk ada sini lagi. Tu malaikat heran rupanya. Dia nak mati mudah. Dia mati di India. Tu mati. Pasal apa Karim mati? Pasal apa Karim tu terjun untuk mati. Senama. Agak-agak lepa ni hak kelah di Tasik Pedu ni. Kalau tahu nak pergi kelah syok, nak buat perkemahan. Seronok apa semua. Kalau tahu lah dua anak nak pergi mati, agak-agak mak nak bagi pi ke? Depa nak pi ke? Siapa buat tak pi? Tapi semua tu pasal apa pi? Sebab nak mati. Taib, sallallahu alaihi Muhammad. Macam kita kata no, sallallahu alaihi Muhammad. Tu had kapal terbang hak belah apa nama Amerika tu? Pentagon lagi satu tu, hak dua tu. PWTC. Kapal terbang tu kita tempat lah di belah. Di belah tu kita kata ya Allah tragisnya. Di belah. Bangunan tu masalah senamat kita kata tragisnya. Pasal kita tengok zahir. Barangkali subhanallah malaikat cabut nyawa sebelum belaga. Sebelum masuk